Sebelum kita pergi detail, ada satu cerita menarik ni beberapa hari lepas. Saya termiss berita ni sebenarnya, tapi kemudian someone pointed out to me. Kemudian, oh ya ke, baru saya perasan. Alright, Anwar told me to get ready to work, says Mazli Malik. Okay, menurut Mazli Malik, former Education Minister Dr. Mazli Malik has hinted, telah diberi hint yang dia mungkin akan kembali dan juga bekerja di dalam kerajaan yang ada. Dia mengatakan, he said he spoke with the Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang who told him, dia bercakap dengan Anwar Ibrahim yang memberitahu dia untuk bersiap sedia. Dia beritahu saya, cuma bersedia, your sabbatical will soon over, said Mazli, who did not reveal what role he would play in the government, yang tidak menyatakan apa jawatan yang akan dia pegang dalam kerajaan. It is believed Mazli met Anwar during PKR Central Meeting Committee. In a Facebook posted January 8, Mazli congratulated Anwar and said PKR Central Leadership Committee firmly supported him over reforms for the prosperity of the people and the country. PKR Central Committee member will ensure that the party remains relevant and remains the party of the choice of the multiracial society, said Mazli. Mazli, who won the Simpang Renggam parliamentary seat in 2018, was then appointed as Education Minister in 2000 during the PH punya ruling. Tetapi apa yang berlaku, Mazli kalah dalam PRU ke-15 yang baru-baru ini. Jadi ada kemungkinan bahawa Mazli akan dilantik di dalam kabinet Anwar ini memegang jawatan-jawatan tertentu. Jawatan apa? Dia ada banyak pilihan. Dia ada minister the Prime Minister Office, menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia ada level itu yang mana dia boleh memegang jawatan tersebut. Dan memegang jawatan menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri membawa level menteri juga. So bidang apa, kursus apa, pengkhususan apa, yang itu Perdana Menteri untuk decide. Itu antara, mungkin juga ada jawatan-jawatan lain yang ditimbulkan, kita tak tahu kan. Jadi kita tengok je lah sama ada dia akan dibawa atau tidak. Jadi itu antara perkara-perkara yang berlaku dalam masa yang terdekat ini. Sebelum kita bercerita hal Sabah ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu perkara. Muhyiddin right man arrested. Oh my god. Okay, saya baca tentang finance Twitter ni kan. Okay, saya baca financetwitter.com ni. Ini saya ambil daripada berita financetwitter.com. Jangan salahkan saya sebab ini berita saja. Muhyiddin's right man arrested. How the XPM solicited 4.5 billion bribes in 92.5 billion COVID-19 stimulus scandal. Orang kanan Muhyiddin Yassin ditahan. Bagaimana bekas Perdana Menteri solicited apa perkataan solicited bahasa Melayu? Bukan membantu lah, tapi ialah macam menyeleweng bukan, tapi solicited lah. 4.5 bilion rasuah daripada jumlah 92.5 bilion stimulus skandal COVID-19. 4.5 bilion daripada 92 bilion. Saya tak akan baca detail ini, tuan-tuan boleh Google sendiri. Tapi menurut dakwaan tersebut ialah dia mengatakan all the answers can be found after the MACC Commission arrested a chief executive officer of a private company on Thursday night. Semua ini akan terjawab apabila setelah MACC SPRM menahan seorang CEO daripada sebuah syarikat swasta pada Khamis lepas. Lelaki berusia 42 tahun itu ditahan sebagai orang tengah yang jadi broker kepada projek kerajaan yang melibatkan pakej stimulus COVID-19 bernilai 92.5 bilion ringgit yang ditukarkan kepada bribes ataupun rasuah. Suspek yang dinamakan itu adalah Adam Radlan Ahmad Muhammad, yang juga dikatakan orang kanan Muhyiddin Yassin. Bekas CEO Maju Aset Sdn Bhd. Adam ialah seorang ketua bahagian division leader of Muhyiddin Political Party Bersatu. Dia juga seorang ketua bahagian Bersatu. Yang menariknya, Adam ni juga adalah sepupu kepada menantu Muhyiddin Yassin, iaitu Muhammad Adlan Berhan, yang juga dikatakan terlibat dengan beberapa skandal. Dikatakan Adlan berkahwin dengan anak Muhyiddin, Nabilah, yang juga pemegang saham Agatiswa Jas Sdn Bhd, syarikat yang terlibat dengan skandal 1.2 bilion National Integrated Immigration System, NIIS konsesi NIIS.
NIS adalah sebuah projek yang diwujudkan oleh Muhyiddin di bawah kerajaan Pakatan Harapan sewaktu memerintah dahulu. After cancelling, setelah membatalkan projek yang dinamakan sebagai SKIN atau Sistem Kawalan Immigration Nasional. Muhammad Adlan juga dikaitkan dengan projek Satu Bestari Net, satu projek 15 tahun yang dianggarkan bernilai 4.47 bilion yang diperkenalkan oleh juga Muhyiddin Yassin sewaktu beliau menjadi menteri Menteri Pelajaran pada tahun 2011 yang menyediakan projek 4G di kawasan-kawasan pedalaman dan kawasan-kawasan luar bandar, yang juga terlibat dengan projek Virtual Learning Environment VLE, di mana menyediakan VLE kepada lebih 10,000 sekolah di seluruh negara. Ini bukan pedalaman sajalah, tetapi yang Bestari Net tu luar negara. Saya tahu 2013 saya terlibat dengan projek ni untuk buat survey. Bukan projek ni saya sediakan internet tapi untuk buat survey sekolah di bawah Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Bagaimanapun, projek tersebut gagal setelah diberikan kepada YTL. Dia internet tu slow dengan problem dengan Frog VLE. Siapa jadi cikgu dia ingatlah Frog VLE ni. Yang sebenarnya boleh diganti dengan Google Classroom. Adam Radlan, pelibatan Adam Radlan sebagai salah seorang kroni dan juga Muhyiddin Yassin ini telah didedahkan selepas Muhyiddin Yassin menjadi gabungan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Telah didedahkan. Dan inilah why the former Prime Minister desperately want to return to power by hook or by crook untuk cover up the skeleton in the closet. So how did Mr. Muhyiddin atau Muhyiddin become billionaire during his 17 months short? 17 bulan tu macam mana jadi billionaire dalam masa jadi Perdana Menteri itu? Dia melihat bagaimana cara untuk nak membuat ni. Saya translate daripada bahasa Inggeris tuan-tuan so you bear with me Kalau saya cakap bahasa Inggeris nanti ramai tak faham. From the beginning, he saw the golden opportunity to make tons of money from the COVID pandemic. Dia pada awalnya dah melihat peluang bagaimana nak membuat duit daripada pandemik COVID ni. Tidak seperti Najib Razak. Dia tak perlu projek complicated macam 1MDB. Dia cuma perlu macam mana nak rule dengan absolute power di bawah emergency ordinance atau darurat. Dia sendiri yang kata bahawa pada April 2021 yang Perikatan Nasional yang telah menyediakan 600 bilion stimulus package pada waktu itu, dia kata masa itu kan. Sebenarnya dan dia menggunakan bajet di bawah dipanggil sebagai darurat, akta darurat. But when opposition Pakatan Harapan returned to power after November 2022, semua lies on corruption telah didedahkan. Tuan-tuan, newly crowned PM Anwar revealed at media conference last year that the finance has informed that there had been several breaches involving the COVID-19 fund. Saya nak jawab beberapa soalan. Yang pertama, dia macam ni. Kalau tuan-tuan ingat, tengok balik interview Mazli Malik, perasan tak kenapa tiba-tiba Mazli disuruh letak jawatan sebagai Menteri Pendidikan pada zaman Mahathir memerintah dan mengembalikannya kepada Mahathir? Siapa ingat Mazli tiba-tiba kena letak jawatan. Sebenarnya dikatakan again ada perancangan itu bahawa terdapat berkaitan antara lain dengan One Bestari Net, di mana Mazli tak setuju pada waktu itu. Ada benda yang dia nak, dia ingat dia orang boleh kongkong Mazli lah, dia orang nak boleh kontrol Mazli. But the end of the day, dia orang gagal nak kontrol. And ada cubaan sebenarnya nak kenakan Mazli, kaitkan Mazli, tetapi tak berjaya. Perkara untuk kaitkan Mazli tapi tak berjaya. Bukan Mazli buat salah pada waktu itu, tetapi somehow circumstances itu akan menjadikan dia macam kena frame lah. Mazli boleh kena frame. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, it all falls into its places sekarang ni. Semua dah nampak jelas. Macam saya kata beberapa hari lepas kan, semua nampak jelas. Kenapa PN tak nak kerjasama dengan PH membentuk kerajaan perpaduan tanpa ada pembangkang? Kerana pada waktu itu Anwar yang di-Pertuan Agong kata yang paling besar lah akan dapat jadi Perdana Menteri, iaitu Anwar Ibrahim. Gabung je lah, betul lah kerajaan, apa isu dia? Once dia jadi Perdana Menteri dia boleh tengok semua dokumen di semua kementerian. Kalau menteri tak boleh. Kalau dia hanya sekadar seorang menteri, dia tak boleh tengok kementerian lain, dia hanya boleh tengok kementerian dia. Tetapi kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia boleh minta semua dokumen di semua kementerian untuk dia nak tengok satu persatu.
Itu yang dia risau. Sebab itu penting bagi mereka untuk menang dalam pilihan raya ke-15 ini. Sangat penting tuan-tuan. Kerana apa? Pada PR masa COVID hari tu, dia realise satu perkara. Kita sekarang ini, dia kata, Perikatan Nasional berfikir, kita nak lawan dua giant. Perikatan Nasional ni bersatu dengan PAS. Dua-dua tak boleh pakai, dua-dua tak ada duit. So dia kata, kita nak lawan giants. Siapa giant tu? Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi kita nak lawan tu daripada segi glamour, daripada segi orang kata apa, disukai oleh orang. Benda tu tak ada. Tak ada, belum, tak sempat. Dia orang baru nak buat Perikatan Nasional ni baru. Dia tahu Johor, Melaka itu dah bukti bahawa mereka ditolak oleh rakyat. So dia kata, kalau tak boleh itu, kita kena guna dana, kita kena guna duit. Sebab itu Sanusi, ingat tak dia punya speech tu? Kita bagi orang PH tak ambil duit pun, boleh pergi undi. Kamu semua bodoh, dia kata, bodoh. Sebab itu yang video Abah pasal bodoh tu kan, yang video saya buat berlakonan semalam tu kan, pasal bodoh. Itu Sanusi cakap bodoh, ambil duit, bodoh maksudnya. Dan video viral di mana PN bagi duit. Tuan-tuan, mana dia orang dapat duit? Cuba fikir logik, kat mana dia dapat duit? Antaranya stimulus package ni. Dan kita tengok tadi bahawa sebenarnya ada kaitan. Siapa orang kanan itu berkaitan dengan apa? Betul tak betul, biar SPRM akan tentukan. Bagaimana dia jadi orang tengah, dan beberapa syarikat menurut siasatan SPRM mengakui yang mereka dah bayar. Ni dalam siasatan SPRM dah bayar.